Nama saya James Harper, seorang kapten juru terbang dari Tentera Udara Diraja Australia, RAF, berumur 42 tahun dengan lebih 6.000 jam penerbangan terkumpul di atas pesawat F-16. Saya pernah melatih juru terbang dari Amerika, Israel, dan Singapura. Kemana saja saya pergi, semuanya mesti mengikut manual, menepati masa, dan mematuhi prosedur kerana di udara, kesilapan walau sedetik boleh membawa maut. Kali ini, saya dihantar untuk bertugas di Pangkalan Udara Butterworth, Malaysia selama 3 bulan. Tugas saya adalah untuk membantu melatih Skuadron F-16 Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, agar bersedia menghadapi ancaman moden. Saya berfikir, ia pasti tidak susah. F-16 tetap F-16. Terbang di mana sahaja di dunia adalah sama. Pesawat mendarat pada jam 15. Saya melangkah keluar, memegang tangga dengan penuh keyakinan. Udara panas dan lembab menerpa wajah saya seperti membuka ketuhar. Bau rumput kering bercampur dengan bau minyak enjin menyelimuti kawasan itu. Bunyi cengkerik hinggap memekakkan telinga, hampir menenggelamkan bunyi enjin yang masih beroperasi perlahan. Seorang pegawai tentera, Kolonel Azman, berdiri menanti di hadapan pesawat. Beliau memberikan salam hormat kepada saya, dengan telapak tangan dirapatkan sedikit di hadapan dada, lalu mengangguk sedikit ke arah saya. Selamat datang ke Butterworth, Kapten James. Kami berbesar hati menerima Tuan di sini, katanya dengan suara yang lembut tetapi jelas. Saya mengangkat tangan, memberikan tabik hormat ala barat, tangan menyentuh tepi topi perlahan-lahan, tetapi hati saya terasa pelik. Cara salam seperti ini kelihatan kuno, tidak sesuai untuk pangkalan udara tempur. Saya pikir ini hanya akan melambatkan segala-galanya tanpa perlu. Sebuah jeep hijau tentera membawa saya masuk ke pangkalan. Saya perhatikan ramai askar Malaysia memberi salam hormat atau sekadar anggukan ringkas kepada satu sama lain walaupun mereka berpakaian seragam penuh. Ada yang tersenyum, ada yang ketawa perlahan sambil berjalan melepasi satu sama lain. Saya mengerutkan dahi. Adakah ini pangkalan tentera atau taman rekreasi? Bilik penginapan yang disediakan untuk saya berada di tingkat 2 sebuah bangunan lama. Dinding berwarna krim pudar. Kipas siling berputar perlahan menghasilkan bunyi krek-krek. Jendela terbuka, bau masakan nasi goreng dari kantin bercampur dengan bau tanah panas selepas hujan pagi tadi. Saya membuka beg, meletakkan jam tangan, dan rancangan latihan yang dicetak dengan rapi di atas meja. Malam ini saya bercadang untuk tidur awal, agar dapat memulakan tugas esok dengan segar, tetapi saya masih tidak boleh tidur. Saya bangun, berdiri di hadapan tingkap, memandang keluar. Lampu dari apron pesawat menyinari kawasan itu. Pengawal bertugas berjalan perlahan-lahan. Setiap orang yang bertemu akan memberikan salam hormat atau anggukan ringkas. Walaupun dalam kegelapan, saya menggelengkan kepala perlahan. Esok, saya mesti memastikan semuanya lebih ketat. Saya bergumam pada diri sendiri. Keesokan harinya, jam 5.00 pagi, bunyi bugle, trompet, mengejutkan seluruh pangkalan. Saya segera bangun, mandi, dan berpakaian lengkap, lalu berjalan ke bilik mesyuarat seperti yang dijadwalkan. Apabila saya membuka pintu, saya terhenti. Terdapat kira-kira 16 juru terbang Malaysia sudah duduk di dalam bilik. Semua orang bangun serentak, memberikan salam hormat dengan tangan di dada kepada saya secara serentak. Selamat pagi, Kapten. Suara mereka bergema serentak, diikuti dengan senyuman lebar dari setiap orang. Saya memberikan tabik hormat tentera sekali lagi dan berjalan ke hadapan bilik. Sila duduk, kata saya dalam bahasa Inggris dengan perlahan, kerana saya tahu semua orang faham. Semua orang duduk serentak, bunyi kerusi berdetak. Saya membuka slide pertama, bertajuk prosedur piawaian untuk operasi F-16. Saya mula menerangkan dengan nada yang tegas, seperti yang selalu saya lakukan di setiap tempat yang saya pergi. Tetapi tidak sampai 10 menit, saya terpaksa berhenti. Seorang juru terbang muda mengangkat tangan, bertanya sambil tersenyum, "Maaf, Tuan Kapten, jika kita terbang mengikut rancangan ini, bagaimana kita akan menyesuaikan diri apabila menghadapi sasaran yang bergerak pantas?" Saya menjawab mengikut manual dengan tepat. Beliau mengangguk,
tetapi saya nampak matanya berkelip-kelip, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dikatakan lagi, tetapi sebaliknya, dia hanya memberikan salam hormat ringkas kepada saya dan duduk diam. Seorang lagi mengangkat tangan untuk bertanya, kali ini mengenai komunikasi di udara. Saya menjawab mengikut prosedur. Tetapi apa yang membuatkan saya mula berasa pelik ialah setiap kali seseorang bertanya, semua orang di dalam bilik akan berpaling dan tersenyum kecil kepada satu sama lain sebelum kembali mendengar saya, seolah-olah mereka berkongsi perasaan tertentu yang saya tidak faham. Semasa rehat 10 menit, saya berjalan keluar untuk menghisap rokok. Saya melihat sekumpulan juru terbang Malaysia sedang berbual perlahan. Apabila saya menghampiri, mereka berpaling dan memberikan salam hormat kepada saya serentak, dan salah seorang daripada mereka menghulurkan sebotol air sejuk kepada saya. Cuaca panas, Kapten. Minum air sejuk lebih baik, katanya sambil tersenyum. Saya menerimanya dengan kekok. Terima kasih, kata saya, lalu berjalan pergi untuk menghisap rokok sendirian. Saya melihat mereka dari jauh. Mereka masih berbual, ketawa perlahan. Ada yang menepuk bahu satu sama lain. Saya rasa seperti berada di tempat di mana semuanya kelihatan terlalu longgar, tidak ketat, tidak tegang, tidak ada protokol yang saya biasa. Saya menghabiskan rokok, membuang puntung di atas tanah, dan memijaknya dengan kasut. Saya kembali ke bilik mesyuarat dengan niat bahwa petang ini kita akan melakukan penerbangan sebenar, dan saya akan menunjukkan kepada mereka bagaimana penerbangan yang sebenar sepatutnya. Saya belum tahu bahwa apa yang akan berlaku dalam beberapa hari akan menggegarkan segala yang saya yakini sepanjang 42 tahun ini hingga ke akar umbi. Pagi kedua latihan, saya bangun awal untuk menyemak setiap langkah rancangan penerbangan yang telah saya susun. Saya berjalan ke bilik mesyuarat dengan veil tebal di tangan. Apabila saya membuka pintu, semua orang bangun serentak lagi, memberikan salam hormat kepada saya seperti semalam. Selamat pagi, Kapten. Suara bergema kuat, diikuti dengan senyuman lebar dari setiap orang. Saya mengangguk perlahan dan berjalan ke hadapan bilik. Hari ini kita akan terbang sebenar buat kali pertama. Misi muda ialah penerbangan formasi 4 pesawat, melatih pengekalan jarak dan komunikasi asas. Saya menerangkan rancangan penerbangan secara terperinci, menekankan masa check-in, jarak piawai, dan pelaporan posisi setiap 10 saat, seperti yang selalu saya lakukan di mana-mana. Semasa menerangkan, saya perhatikan ramai yang mengangguk, tetapi ada yang berpaling dan tersenyum kecil lagi. Saya mengerutkan dahi dalam hati, tetapi tidak berkata apa-apa. Selepas mesyuarat, kami berjalan ke apron pesawat. Matahari pagi memancar ke atas badan F-16 berwarna kelabu gelap, cahaya memantul dari kanopi kokpit sehingga menyilaukan mata. Bau minyak enjin bercampur bau tayar panas menyelimuti kawasan itu. Juru teknik Malaysia sedang melakukan pemeriksaan terakhir. Mereka berbual perlahan, ada yang ketawa kecil sambil menunjuk ke sayap pesawat. Saya menghampiri, bertanya kepada seorang juru teknik dalam bahasa Inggris yang perlahan, pesawat sudah siap. Dia berpaling, memberikan salam hormat kepada saya sebelum menjawab, siap, Kapten. Tinggal sedikit sahaja lagi. Saya melihat jam tangan. Kami sudah lewat 10 menit dari jadwal. Saya mengeluh perlahan dan berjalan menunggu di tangga naik pesawat. Seorang juru terbang Malaysia bernama Kapten Rizwan berjalan menghampiri saya. Beliau memberikan salam hormat dan tersenyum lebar. Cuaca sangat baik hari ini, Kapten. Pasti seronok terbang, katanya. Saya mengangguk, tetapi dalam hati, saya berpikir penerbangan tempur bukan perkara yang menyeronokkan. Ia adalah isu hidup dan mati. Kami mula berlepas ke udara dalam formasi 4 pesawat. Saya mengetuai di posisi leader. Langit cerah, tiada awan. Angin tenang. Saya memberikan arahan melalui radio dengan nada yang tegas. Check-in, semua pesawat laporkan posisi. Jawaban kembali jelas. Satu demi satu pesawat. Tetapi apa yang mula membuat saya berasa pelik ialah semua juru terbang Malaysia bercakap dengan nada yang terlalu santai. Ada yang menyelitkan perkataan tuan dengan nada yang riang. Saya mengarahkan mereka untuk mengekalkan jarak piawai 2 kilometer. Tetapi apabila saya berpaling ke sisi, saya melihat pesawat Kapten Rizwan lebih dekat daripada yang ditetapkan. Saya segera berkata melalui radio, nomor 3,
Undur, kekalkan jarak. Baik Tuan, jawabnya. Dan perlahan-lahan dia berundur. Tetapi tidak sampai 5 menit, dia menghampiri lagi. Saya mula rasa rimas. Saya mengarahkan latihan pertukaran posisi dalam formasi berlian. Semua pesawat bergerak dengan lancar. Tetapi saya rasa ia terlalu longgar, tidak tepat seperti yang pernah saya latih dengan pasukan Amerika atau Israel. Semasa terbang, saya mengarahkan latihan mengelak mengejut. Saya menarik pesawat naik tinggi secara tiba-tiba dan mengarahkan semua orang mengikut. Pesawat saya meluru naik dengan pantas, tetapi pesawat juru terbang Malaysia mengikut lambat setengah saat. Saya berpikir dalam hati, jika ini adalah situasi sebenar, mereka mungkin sudah mati. Selepas penerbangan selama 1 jam, kami mendarat kembali ke pangkalan. Saya melangkah keluar dari pesawat dengan rasa tidak puas hati. Kapten Ridzuan berjalan menghampiri saya, memberikan salam hormat dan tersenyum. Seronok terbang tadi, Kapten. Saya merenungnya. Tidak seronok, Kapten. Ia berbahaya. Pengekalan jarak mesti lebih tepat. Beliau mengangguk. Tetapi senyumannya tidak hilang. Faham, Tuan. Lain kali akan lebih baik. Saya berjalan pergi ke bilik mesyuarat selepas penerbangan untuk membuat taklimat. Di dalam bilik, semua orang sudah duduk menunggu dan bangun untuk memberikan salam hormat kepada saya serentak lagi. Saya mula bercakap serta-merta. Hari ini ada beberapa masalah, terutamanya pengekalan jarak dan respons yang perlahan. Saya menunjuk ke slide yang telah saya sediakan. Kita mesti lebih ketat, mengikut piawai yang saya ajar. Semua orang mendengar diam-diam. Ada yang mengangguk, ada yang mencatat, tetapi saya melihat Kapten Ridzuan berbisik kepada rakannya di sebelah, dan kedua-duanya tersenyum kecil. Saya berhenti bercakap seketika. Ada apa yang lucu, Kapten? Beliau segera memberikan salam hormat. Tidak, Kapten, cuma teringat sedikit tentang penerbangan tadi. Saya mengeluh panjang. Petang itu, saya berjalan ke kantin. Bau tom yam dan nasi goreng menusuk hidung. Lampu neon menyala terang. Saya mengambil nasi dan duduk di meja sendirian. Tidak lama kemudian, Kapten Ridzuan dan 2 juru terbang lain datang dan duduk bersama. Mereka memberikan salam hormat ringkas kepada saya sebelum mula makan. Makan, Kapten? Kapten Ridzuan bertanya. Saya mengangguk. Dia menghulurkan sepinggan ikan goreng kepada saya. Coba rasa, Tuan. Sedap sangat. Saya menerimanya dengan kekok. Kami makan dalam keheningan seketika. Kemudian Kapten Ridzuan bersuara. Kapten, saya tahu Tuan mau semuanya tepat, tetapi kadang-kadang penerbangan di sini, kami perlu melihat keadaan cuaca dan perasaan rakan-rakan dalam formasi juga. Saya meletakkan penyepit. Perasaan tidak membantu dalam medan pertempuran, Kapten. Hanya prosedur yang membantu. Dia tersenyum perlahan, tidak membantah, tetapi pandangan matanya memberitahu saya bahwa dia tidak bersetuju. Malam itu, saya baring memandang siling bilik. Kipas berputar perlahan menghasilkan bunyi kerer-kererka. Saya memikirkan penerbangan hari ini. Semuanya kelihatan tidak normal. Mereka terlalu banyak tersenyum, terlalu santai. Saya memberitahu diri sendiri bahwa saya mesti menjadikan mereka lebih tegas. Jika tidak, 3 bulan ini akan sia-sia. Tetapi jauh di sudut hati saya mula ragu-ragu sedikit bahwa mungkin cara saya bukan satu-satunya cara yang betul. Saya menggelengkan kepala, menghalau pikiran itu. Masih terlalu awal untuk meragui diri sendiri. Esok, kami akan berlatih lebih keras. Dan saya akan membuktikan bahwa prosedur seperti yang saya kenali adalah perkara yang paling diperlukan. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk menukar rancangan latihan menjadi lebih intensif. Saya memanggil mesyuarat awal pagi, duduk di hadapan bilik dengan wajah serius. Semua orang bangun untuk memberikan salam hormat serentak seperti biasa. Saya membalas dengan tabik hormat tentera dan mula bercakap serta-merta. Hari ini kita akan melatih pertempuran udara 1 lawan 1 yang dipanggil dogfight. Saya membuka slide yang menunjukkan raja pergerakan mengikut piawai yang saya gunakan di Australia. Saya menerangkan setiap langkah secara terperinci. Mesti kekalkan jarak, jangan mengambil risiko yang tidak perlu. Setiap keputusan mesti mengikut manual. Semasa bercakap, saya perhatikan Kapten Ridzuan mencatat sesuatu dalam buku nota, tetapi dia memberikan salam hormat ringkas kepada rakannya di sebelah apabila menghulurkan pen.
Saya mengerutkan dahi tetapi tidak berkata apa-apa. Selepas mesyuarat, kami berjalan ke apron pesawat. Matahari mula memancar terik. Cahaya memantul dari lantai konkrit sehingga menyilaukan mata. Bau minyak enjin dan tayar panas menusuk hidung. Saya melihat juru teknik sedang memeriksa beberapa pesawat. Saya berjalan menghampiri, bertanya kepada ketua juru teknik, seorang pegawai pangkat rendah, berapa pesawat yang siap. Dia memberikan salam hormat kepada saya, lalu menjawab sambil tersenyum. Sekejap lagi, Kapten. Kami sedang memeriksa sistem senjata dengan teliti. Saya melihat jam tangan. Kami sudah lewat hampir 20 menit. Saya mengeluh dalam hati. Inilah masalah besar. Pemeriksaan yang perlahan seperti ini. Jika di medan perang sebenar, pesawat mungkin tidak sempat berlepas. Saya berdiri menunggu dengan rasa rimas. Tidak lama kemudian, Kapten Ridzuan datang menghampiri saya, memberikan salam hormat dan tersenyum. Latihan dogfight pasti seronok hari ini, Kapten. Saya merenungnya. Ini bukan perkara yang seronok, Kapten. Ini adalah latihan untuk kelangsungan hidup. Dia mengangguk, tetapi pandangan matanya kekal santai. Kami mula berlepas berpasangan. Saya berpasangan dengan Kapten Ridzuan terlebih dahulu. Kami meluru naik ke langit. Langit cerah, angin sepoi-sepoi bahasa. Saya mengarahkan permulaan latihan melalui radio. Mula fight. Saya akan menjadi pihak bertahan dahulu. Saya terbang berlegar dalam posisi piawai, menunggu dia mengunci sasaran, tetapi apa yang berlaku membuatkan saya terkejut. Kapten Ridzuan tidak terbang mengikut korak yang saya ajar. Dia mengambil selekau lebih rapat daripada biasa, menarik pesawat naik tinggi secara tiba-tiba, dan berpusing kembali untuk mengunci sasaran saya dengan pantas. Saya sempat mengelak, tetapi jantung saya berdegup kencang. Bagus, kata saya melalui radio tanpa sengaja. Dia membalas dengan ketawa perlahan. Terima kasih, Kapten. Kami bertukar peranan. Kali ini dia bertahan. Saya coba mengunci sasarannya dengan sepenuhnya. Saya menggunakan setiap teknik yang pernah saya latih. Terbang selekor rapat, menarik hidung pesawat ke atas, menjunam rendah. Tetapi setiap kali saya pikir saya dapat menangkapnya, dia akan mengelak dengan cekap, seolah-olah dia sentiasa dapat meneka pergerakan saya terlebih dahulu. Saya mula rasa rimas, tetapi saya terpaksa mengakui bahwa dia terbang lebih baik daripada yang saya sangka. Selepas 10 menit, saya mengarahkan hentikan latihan, kembali ke pangkalan. Kami mendarat serentak. Saya melangkah turun dari pesawat, berpeluh basah di belakang walaupun kokpit mempunyai penghawa dingin. Kapten Ridzuan berjalan menghampiri saya, memberikan salam hormat dan tersenyum lebar. Seronok penerbangan tadi, Kapten. Saya merenungnya dalam diam seketika. Awak terbang dengan sangat baik, Kapten. Tetapi mengapa awak tidak mengikut corak yang saya ajar? Dia tersenyum perlahan. Kadang-kadang, penerbangan perlu mendengar perasaan juga, Kapten. Bukan hanya manual semata-mata. Saya tidak menjawab, berjalan pergi ke bilik taklimat selepas penerbangan. Di dalam bilik, saya memulakan taklimat dengan nada tegas. Hari ini, ramai yang terbang tidak mengikut rancangan, terutamanya seleko yang terlalu berisiko. Saya menunjuk ke arah Kapten Ridzuan. Jika dalam situasi sebenar, awak mungkin kehilangan pesawat karena risiko sebegitu. Semua orang diam. Ada yang memandang satu sama lain. Kapten Ridzuan memberikan salam hormat ringkas kepada saya. Faham, Kapten. Tetapi mengelak seperti itu menjadikan musuh lebih sukar untuk meneka pergerakan kami. Saya menggelengkan kepala. Tidak. Kita mesti mempunyai prosedur yang sama untuk semua orang. Mesyuarat berakhir dengan keheningan. Petang itu, saya berjalan memeriksa apron pesawat sendirian. Matahari terbenam memancarkan warna jingga di seluruh langit. Angin sejuk bertiup perlahan. Saya melihat sekumpulan juru teknik masih bekerja, walaupun sudah melepasi waktu pejabat. Mereka berbual perlahan, ada yang ketawa sambil mengetatkan nat. Saya berjalan menghampiri. Ketua juru teknik berpaling, segera memberikan salam hormat. Masih periksa, saya bertanya. Saya bertanya tentang kelewatan pagi tadi. Beliau menjelaskan dengan nada lembut. Kami memeriksa setiap titik dengan teliti, Kapten. Karena cuaca panas dan lembab di sini menyebabkan komponen cepat haus. Jika terlepas pandang perkara kecil,
ia boleh menjadi masalah besar semasa penerbangan. Saya mengangguk, tetapi dalam hati, saya masih berpikir ia terlalu perlahan. Malam itu, saya duduk menonton video penerbangan semula di dalam bilik. Saya nampak jelas bahwa Kapten Rizwan dan juru terbang Malaysia yang lain terbang dengan sangat lincah. Pergerakan mereka mengalir lancar, seolah-olah mereka tahu hati budi satu sama lain. Walaupun tidak tepat mengikut manual, tiada siapa yang kehilangan posisi. Saya menutup komputer, mengeluh panjang. Saya mula meragui diri sendiri. Mengapa skuadron yang kelihatan longgar ini boleh terbang dengan begitu baik? Saya memberitahu diri sendiri bahwa masih terlalu awal untuk mengubah pikiran. Esok, kita akan berlatih formasi besar, dan saya akan memaksa semua orang mengikut prosedur saya. Tetapi jauh di sudut hati, saya mula merasakan ada sesuatu yang berubah dalam diri saya, perlahan-lahan tetapi pasti. Pagi keempat latihan, saya rasa saya perlu meningkatkan lagi keamatan. Saya memanggil mesyuarat besar. Semua orang di dalam bilik mesyuarat yang luas bangun untuk memberikan salam hormat kepada saya serentak. Selamat pagi, Kapten. Saya mengangguk dan mula bercakap serta-merta. Hari ini kita akan berlatih formasi besar. 4 pesawat lawan 4 pesawat. Simulasi pertempuran sebenar. Saya membuka peta yang menunjukkan laluan penerbangan. Kita akan berpecah kepada dua pihak. Pihak saya mengetuai, pihak Australia simulasi. Pihak awak mengetuai, pihak Malaysia. Saya memandang Kapten Rizwan yang akan mengetuai pihak Malaysia. Mesti mengikut rancangan dengan tepat setiap langkah. Tiada pengecualian. Semua orang mengangguk. Ada yang mencatat, tetapi saya melihat mereka berpaling memandang satu sama lain dan tersenyum kecil lagi. Selepas mesyuarat, kami naik pesawat. Matahari membakar. Cahaya memantul dari tanah panas sehingga terasa pijar di kaki. Bau tayar dan minyak enjin bercampur sehingga pedih hidung. Saya melihat juru teknik sedang memeriksa pesawat terakhir. Saya berjalan menghampiri untuk bertanya, belum siap lagi. Ketua juru teknik memberikan salam hormat dan menjawab, tinggal sedikit lagi, Kapten. Kami memeriksa sistem navigasi tambahan karena semalam ada hujan. Saya melihat jam tangan. Lewat setengah jam. Saya berpikir dalam hati, ini adalah kelemahan besar. Jika dalam peperangan sebenar, kita perlu berlepas segera, tetapi saya tidak berkata apa-apa, berjalan naik ke pesawat saya. Latihan bermula. Kami meluru naik ke langit sebagai dua pihak. Langit luas, awan berarak rendah. Saya mengetuai pihak saya terbang dalam formasi berlian mengikut rancangan. Semua pesawat mengekalkan posisi. Saya memberikan arahan melalui radio. Jawaban kembali jelas. Pihak Malaysia, diketuai oleh Kapten Rizwan, terbang menghampiri. Saya melihat mereka terbang lebih rapat daripada yang ditetapkan. Saya mengerutkan dahi. Pihak Malaysia, undur jarak. Terima kasih, Tuan, jawab Kapten Rizwan. Tetapi mereka tidak berundur jauh. Pertempuran bermula. Saya mengarahkan pihak saya menjuna menyerang. Pesawat saya meluru turun dengan pantas. Angin meniup melalui sayap berbunyi siulan, tetapi pihak Malaysia mengelak dengan menghairankan. Pesawat mereka berpusing dalam bulatan rapat dan segera naik di belakang saya. Saya menoleh ke cermin sisi, melihat pesawat Kapten Rizwan telah mengunci sasaran saya. Saya menyerah, Kapten, katanya melalui radio dengan nada riang. Saya terhenti seketika. Saya segera menarik pesawat naik tinggi, mengelak kunci sasaran, tetapi pesawat Malaysia yang lain sudah mula mengepung dari sisi kerana mereka terbang berkoordinasi dengan begitu sempurna, seolah-olah mereka tahu hati budi satu sama lain, tanpa perlu bercakap. Saya coba mengarahkan pihak saya untuk berpecah, tetapi mereka lambat setengah saat. Akhirnya, pihak Malaysia memenangi latihan ini. Kami mendarat kembali ke pangkalan. Saya rasa muka saya pucat. Kapten Rizwan berjalan menghampiri saya, memberikan salam hormat dan tersenyum lebar. Latihan yang baik, Kapten. Hampir menang. Saya merenungnya dalam diam. Mengapa awak tidak mengikut rancangan yang telah ditetapkan? Dia tersenyum perlahan. Kadang-kadang, rancangan perlu disesuaikan mengikut situasi, Kapten. Kami tahu hati budi satu sama lain, jadi kami boleh bergerak pantas. Saya tidak menjawab, berjalan pergi ke bilik taklimat. Di dalam bilik taklimat, saya bercakap dengan nada tegas. Pihak Malaysia menang kerana mengambil risiko yang terlalu besar.
Jika dalam situasi sebenar, mungkin akan kehilangan semua pesawat dalam formasi. Kapten Ridzuan mengangkat tangan. Tetapi kami menang tanpa kehilangan sesiapapun. Kapten, kerana kami saling mempercayai. Saya menggelengkan kepala. Kepercayaan tidak cukup. Mesti ada prosedur. Semua orang diam. Suasana tegang. Petang itu, saya berjalan ke padang luas di hadapan kem tentera. Cahaya matahari terbenam memancarkan warna jingga di seluruh langit. Angin sejuk bertiup perlahan. Saya melihat sekumpulan juru terbang Malaysia sedang berbual. Mereka memberikan salam hormat kepada satu sama lain sebelum beredar. Kapten Ridzuan ternampak saya. Segera memberikan salam hormat. Kapten, mahu makan malam bersama? Saya menggelengkan kepala, tetapi dia masih berdiri sambil tersenyum. Kadang-kadang, penerbangan seperti kehidupan, Kapten, perlu fleksibel. Saya memandangnya, lalu berjalan pergi. Malam itu saya tidak dapat tidur. Saya memikirkan latihan hari ini. Pihak Malaysia terbang dengan sangat baik. Koordinasi mereka sempurna. Walaupun tidak tepat mengikut rancangan, mereka menang dengan jelas. Saya mula ragu-ragu dengan lebih mendalam. Mungkin prosedur yang saya pegang bukan yang terbaik, tetapi saya masih tidak mau mengakuinya. Esok, kita akan berlatih lebih keras. Saya akan memaksa mereka mengikut cara saya. Walaupun jauh di sudut hati saya mula merasakan keretakan kecil sedang berlaku. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk memeriksa data penyelenggaraan pesawat secara terperinci. Saya berjalan ke bilik rekod bahagian juru teknik pada awal pagi. Lampu neon menyala terang. Bau kertas lama dan minyak enjin menusuk hidung. Ketua juru teknik sedang duduk menghirup kopi. Dia melihat saya, segera bangun memberikan salam hormat. Selamat pagi, Kapten. Mahu lihat apa? Saya meminta untuk melihat buku log penyelenggaraan selama 3 tahun ke belakang. Dia menghulurkannya tanpa bertanya lebih lanjut. Saya membeleknya satu persatu. Apa yang saya lihat membuatkan saya terkejut. Walaupun setiap pemeriksaan mengambil masa yang lebih lama daripada piawai yang saya biasa, bilangan kali pesawat terpaksa dihentikan secara tiba-tiba kerana masalah teknikal adalah jauh lebih rendah daripada yang pernah saya lihat di pangkalan lain. Jauh lebih rendah. Saya menutup buku dan bertanya kepadanya, mengapa pemeriksaan mengambil masa yang begitu lama? Dia tersenyum perlahan dan menjelaskan, udara di sini panas dan lembab, Kapten, komponen cepat haus. Jika terlepas pandang perkara kecil, ia boleh menjadi masalah besar semasa penerbangan. Kami lebih suka memeriksa dengan teliti. Saya mengangguk, tetapi dalam hati, saya masih merasakan ia terlalu perlahan. Saya berjalan keluar, memandang apron pesawat di mana F-16 berbaris. Matahari pagi memancar. Sayap pesawat memantulkan cahaya berkilauan. Saya berfikir dalam hati, perlahan tetapi selamat mungkin tidaklah begitu buruk. Tetapi saya masih tidak mahu mengakuinya sepenuhnya. Petang itu, kami mengadakan latihan dogfight pasangan campuran. Saya berpasangan dengan juru terbang Malaysia yang lain untuk melihat kemampuan mereka dengan lebih dekat. Kali ini, saya berpasangan dengan Letnan Udara Malik, seorang juru terbang muda yang pendiam tetapi handal. Kami berlepas serentak. Langit cerah, ada awan nipis berarak rendah. Saya mengarahkan permulaan. Saya menyerang dahulu. Saya menjunam pesawat dan berpusing naik di belakangnya, tetapi Letnan Malik mengelak dengan lembut. Dia tidak menarik pesawat dengan kuat, tetapi menggunakan sengetan sayap yang kecil untuk menukar arah. Saya tidak dapat mengunci sasaran walau sekali. Sebaliknya, dia berpusing dan mengunci saya 2 kali berturut-turut. Selepas mendarat, dia berjalan menghampiri saya, memberikan salam hormat dan tersenyum kecil. Terbang yang baik, Kapten. Saya memandangnya. Bagaimana awak mengelak? Dia menjawab perlahan. Saya mendengar bunyi angin, Kapten, dan tahu apa yang rakan sedang lakukan. Saya mengerutkan dahi. Mendengar bunyi angin? Dia mengangguk, ia memberitahu arah dan kelajuan. Kami telah terbang bersama lama. Kami tahu hati budi satu sama lain. Saya tidak menjawab, tetapi dalam hati, saya mula merasakan sesuatu. Penerbangan mereka bukan hanya teknik, ia adalah perasaan yang saling berkaitan. Petang itu,
semasa makan malam di kantin, bau kari hijau dan nasi lemak menusuk hidung. Kapten Ridzuan datang duduk di sebelah saya lagi. Beliau memberikan salam hormat ringkas sebelum mengambil nasi. "Kapten, saya tahu Tuan mau kami tepat seperti pasukan lain yang Tuan pernah latih," katanya. Saya meletakkan sudu. "Ya, karena ia yang paling selamat." Dia tersenyum. "Tetapi kadang-kadang, terlalu tepat menjadikan kita tidak cukup fleksibel, Kapten. Jika musuh menukar rancangan secara tiba-tiba, kita tidak akan dapat mengikutinya." Saya diam. Dia meneruskan, "Di sini, kami saling mempercayai. Jika seorang rakan terbang di posisi yang salah, kami tahu serta-merta dan membantu memperbetulkannya." Saya memandang pinggan nasi saya. Terlalu banyak kepercayaan mungkin berbahaya. Dia ketawa perlahan, tetapi sehingga kini, tiada sesiapa pun yang terkorban dalam penerbangan latihan, Kapten. Saya terkejut. Saya tahu itu benar daripada data yang baru saya lihat. Malam itu, saya duduk di dalam bilik, memandang siling di mana kipas berputar perlahan, bunyi cengkerik dari luar masuk berirama. Saya mula mengakui dalam hati bahwa ada sesuatu dalam cara mereka yang berkesan, bukan hanya teori. Tetapi saya masih takut. Jika saya bersetuju untuk berubah terlalu banyak, saya akan menjadi apa? Saya yang sentiasa yakin dengan prosedur saya sepanjang hidup. Saya tidur dalam kekeliruan. Esok akan menjadi latihan terbesar yang pernah ada, dan saya akan menegaskan cara saya, sehingga ke akhirnya, walaupun jauh di sudut hati saya mula merasakan bahwa saya mungkin salah. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk menguatkuasakan prosedur dengan ketat, yang paling ketat pernah saya lakukan. Saya memanggil mesyuarat pada jam 5 pagi. Bilik mesyuarat masih suram. Lampu neon menyala terang. Bau kopi Malaysia yang harum semerbak. Semua orang bangun untuk memberikan salam hormat kepada saya, serentak. Saya tidak membalas salam hormat mereka. Berjalan terus ke hadapan bilik. Hari ini adalah latihan terbesar sebelum penilaian. Saya sendiri akan mengetuai seluruh formasi. Saya membuka peta yang menunjukkan laluan yang kompleks, simulasi menembusi garis pertahanan musuh. Semua pesawat mesti mengikut rancangan dengan tepat. Tiada penyesuaian sendiri. Jika ada yang silap, saya akan mengambil tindakan serta-merta. Saya memandang sekeliling bilik dengan nada tegas. Semua orang diam. Ada yang memandang satu sama lain, tetapi tiada siapa yang tersenyum. Kapten Ridzuan mengangkat tangan. "Kapten, bagaimana jika situasi berubah secara tiba-tiba?" Saya memintas. "Tiada perubahan. Ikut rancangan." Dia mengangguk, tetapi pandangan matanya kelihatan risau. Selepas mesyuarat, kami naik pesawat 8 pesawat serentak. Udara panas terik walaupun masih pagi. Peluh membasahi dahi saya. Bau minyak enjin panas bercampur bau rumput kering naik ke udara. Juru teknik selesai memeriksa pesawat lewat 10 menit seperti biasa. Saya mengetap gigi, tidak berkata apa-apa. Kami meluru naik ke langit. Langit cerah, angin tenang. Saya mengetuai formasi terbang dalam bentuk piawai, mengarahkan setiap langkah melalui radio. Kekalkan jarak 2 kilometer. Tukar arah mengikut rancangan. Semua pesawat menjawab. Kami terbang memasuki kawasan latihan simulasi sasaran darat. Saya mengarahkan Junaman menyerang mengikut masa yang tepat, tetapi tiba-tiba radio berbunyi amaran dari menara kawalan darat. Satu pesawat dikesan mengalami masalah hidraulik kecil. Minta laluan pelancongan untuk mengelak. Saya mengerutkan dahi. Ia adalah pesawat Letnan Malik. Saya segera mengarahkan, kekalkan rancangan asal. Jangan ubah. Undur, dan tunggu di luar. Tetapi Kapten Ridzuan bersuara melalui radio. "Kapten, jika teruskan, mungkin berbahaya. Saya minta izin untuk masuk dan membantu melindungi pesawat itu." Saya marah. "Jangan, ikut arahan saya." Saya menegaskan rancangan. Teruskan Junaman menyerang sasaran. Tetapi kerana pesawat Letnan Malik terbang sedikit perlahan untuk keselamatan, formasi mula hilang posisi secara tidak sengaja. Pesawat lain terpaksa menyesuaikan diri. Saya cuba mengarahkan mereka kembali ke posisi asal dengan segera, tetapi semakin saya mengarah, formasi semakin bersepah. Tiba-tiba, saya melihat pesawat Kapten Ridzuan dan 2 pesawat lain berpecah untuk melindungi pesawat yang bermasalah itu. Mereka terbang lebih rapat daripada biasa.
Saya menjerit melalui radio, kembali ke formasi sekarang. Tetapi pada saat itu, sesuatu yang tidak saya jangkakan berlaku. Karena formasi utama hilang posisi, pesawat saya disimulasikan dikunci sasaran dari darat dan pesawat yang mengalami masalah hidraulik mula bergegar sedikit. Jika saya teruskan mengikut rancangan, formasi akan berpecah dan pesawat itu mungkin tidak dapat dikawal. Jantung saya berdegup kencang. Saya sadar bahwa jika saya berkeras, kemalangan sebenar mungkin berlaku. Kapten Ridzuan bersuara melalui radio dengan nada tenang. Kapten, biarkan kami uruskan. Kami faham satu sama lain. Saya melihat sesuatu yang membuatkan saya terhenti. 3 pesawat yang berpecah itu terbang berkoordinasi dengan sempurna. Satu pesawat terbang di hadapan membuka laluan. Pesawat lain terbang di bawah sebagai sokongan. Satu pesawat lagi terbang di sisi untuk berkomunikasi. Mereka memberikan salam hormat ringkas melalui radio dengan perkataan, "Baik, Tuan," yang penuh makna. Pesawat yang bermasalah dibawa pulang ke pangkalan dengan selamat, manakala formasi utama yang saya ketuai hampir disimulasikan ditembak jatuh. Kami mendarat kembali ke pangkalan. Saya melangkah keluar dari pesawat dengan kaki yang menggeletar. Kapten Ridzuan datang menghampiri saya, memberikan salam hormat yang lebih dalam daripada biasa. "Maafkan saya, Kapten, karena tidak mengikut arahan." Saya merenungnya dalam diam. Dalam hati saya tahu bahwa jika dia mendengar saya, hari ini mungkin ada yang cedera parah. Saya berjalan ke bilik mesyuarat sendirian, duduk memandang slide yang telah saya sediakan. Segala yang saya yakini selama ini bergegar dengan kuat. Saya berasa takut. Takut bahwa saya mungkin salah selama ini dan takut bahwa jika saya mengakuinya, segala yang telah saya bina akan runtuh. Tetapi jauh di sudut hati, saya berasa bersyukur. Bersyukur karena mereka tidak mendengar saya dan menyelamatkan nyawa semua orang dalam formasi. Malam itu, hujan turun dengan lebat. Bunyi hujan memukul bumbung bergema. Saya berdiri di hadapan tingkap, memandang lampu dari apron pesawat yang kabur akibat hujan. Saya mengangkat tangan, merapatkan telapak tangan perlahan-lahan, dan mengangkatnya ke paras dahi. Ini adalah kali pertama saya memberikan salam hormat itu. Salam hormat kepada apa yang bakal saya pelajari. Pagi keesokan harinya, selepas kejadian semalam, saya berasa ringan, seolah-olah beban telah terangkat dari dada, tetapi dalam hati saya masih keliru. Saya berjalan ke bilik mesyuarat dengan langkah perlahan. Cahaya matahari pagi memancar melalui tingkap, menyinari lantai kayu coklat kelihatan hangat. Bau kopi harum semerbak di seluruh bilik. Semua orang bangun berdiri, memberikan salam hormat kepada saya serentak. "Selamat pagi, Kapten." Suara bergema, diikuti dengan senyuman lembut dari setiap orang. Saya mengangkat tangan, merapatkan telapak tangan perlahan-lahan, dan mengangkatnya ke paras dahi. "Selamat pagi, semua." Suara saya perlahan, tetapi semua orang di dalam bilik terhenti seketika, lalu tersenyum lebih lebar. Kapten Ridzuan memandang saya dengan pandangan yang memahami. "Hari ini, kita akan membuat taklimat tentang latihan semalam," kata saya dengan nada yang lebih lembut daripada biasa. Kami duduk. Saya membuka slide yang menunjukkan rekaman penerbangan dari kamera yang dipasang pada pesawat. Saya menunjuk ke titik di mana pesawat Letnan Malik mengalami masalah semalam. Jika saya memaksa untuk meneruskan rancangan, kemalangan sebenar mungkin berlaku. Saya berhenti seketika, memandang sekeliling bilik. Saya minta maaf kepada semua orang kerana tidak mendengar kalian dari awal. Semua orang diam. Ada yang mengangguk perlahan. Kapten Ridzuan memberikan salam hormat ringkas kepada saya. "Tidak mengapa, Kapten. Kami tahu Tuan mau yang terbaik." Saya tersenyum kepadanya. "Ya, tetapi kadang-kadang yang terbaik bukan hanya mengikut manual. Kami berbual lama lagi." Semua orang menceritakan pengalaman penerbangan mereka. Saya mendengar dengan penuh perhatian, memerhatikan bahwa senyuman dan salam hormat di antara mereka membuatkan mereka berasa saling berkaitan, lebih seperti keluarga daripada pasukan tentera. Selepas mesyuarat, saya berjalan ke padang luas di hadapan pangkalan. Matahari yang hangat memancar melalui pohon asam Jawa yang rendang. Bau tanah lembab selepas hujan semalam masih menusuk hidung. Saya melihat Kapten Ridzuan sedang berbual dengan juru terbang lain. Mereka ketawa perlahan.
Saya berjalan menghampiri, memberikan salam hormat dahulu. Boleh saya bercakap dengan awak sebentar, Kapten? Kapten Ridzuan berpaling, tersenyum, dan membalas salam hormat. Silakan, Kapten. Kami duduk di bawah pokok besar. Saya menceritakan tentang hidup saya. Saya selalu pikir bahwa salam hormat seperti ini melambatkan, membuang masa, katanya mengangguk, mendengar dalam diam. Tetapi sekarang saya faham, ia adalah tanda penghormatan dan membuatkan kita rasa bahwa kita bukan hanya mesin, tetapi manusia bersama. Dia tersenyum lebar. Tepat sekali, Kapten. Ia menjadikan kami terbang lebih baik, karena kami menjaga satu sama lain. Saya memandang langit cerah. Saya mahu belajar lebih banyak. Ajarlah saya, kata saya. Dia ketawa perlahan. Dengan senang hati, Kapten. Mulakan dengan perkara mudah dahulu. Petang itu, saya menyertai majelis kecil di pangkalan. Mereka mengadakan jamuan makanan Malaysia yang ringkas di bawah cahaya lilin yang disusun. Bau sate dan nasi lemak harum semerbak. Angin sejuk bertiup perlahan. Semua orang memberikan salam hormat kepada satu sama lain sebelum mula makan. Saya memberikan salam hormat mengikut cara yang betul buat kali pertama. Semua orang tersenyum kepada saya. Semasa makan, Kapten Ridzuan menceritakan satu insiden penerbangan di mana hampir berlaku kemalangan. Pada masa itu, saya mendengar bunyi angin dan tahu bahwa rakan saya akan membuat kesilapan. Kami menyesuaikan diri serta-merta. Saya mendengar dengan terkejut. Ia bukan hanya kebetulan, tetapi kaitan yang mendalam. Malam itu, saya duduk di dalam bilik, memandang gambar keluarga saya di rumah. Saya memikirkan istri dan anak-anak yang menanti saya pulang ke Australia. Saya mengambil telepon, menelepon mereka. Saya sedang mempelajari perkara baru di sini. Suara istri saya penuh kegembiraan. Syabas. Mendengar suara awak, saya tahu awak sudah berubah. Saya tersenyum kepada diri sendiri di cermin. Esok, saya akan mengubah cara latihan. Saya akan membiarkan semua orang lebih terlibat. Dan saya akan memasukkan salam hormat ke dalam protokol kami, agar skuadron ini menjadi lebih kuat. Bukan hanya mengikut prosedur, tetapi karena kami benar-benar saling mempercayai. Saya memejamkan mata, berasa tenang seperti tidak pernah saya rasakan sebelum ini. 2 hari kemudian, saya bangun dengan perasaan yang lebih ringan daripada biasa. Cahaya matahari pagi memancar melalui tingkap kayu lama, menghasilkan warna emas lembut, menyinari lantai bilik kelihatan hangat. Bau nasi lemak dan ayam panggang dari kantin masuk perlahan. Saya berdiri di hadapan cermin, memandang diri sendiri dalam pakaian seragam. Saya mengangkat tangan, merapatkan telapak tangan perlahan-lahan, dan memberikan salam hormat kepada diri sendiri di cermin dengan perlahan. Ia membuatkan saya tersenyum. Saya berjalan ke bilik mesyuarat. Semua orang sedang menunggu. Mereka bangun, memberikan salam hormat kepada saya serentak. Saya membalas salam hormat dengan perlahan dan lebih mendalam daripada biasa. Selamat pagi, semua, kata saya. Kapten Ridzuan tersenyum lebar. Hari ini kita akan berlatih dengan cara baru, Kapten. Saya mengangguk. Ya, hari ini saya akan lebih banyak mendengar kalian. Kami duduk. Saya membuka peta, tetapi kali ini saya tidak bercakap sendirian. Saya membiarkan semua orang menceritakan ide mereka sendiri. Letnan Malik mengangkat tangan. Saya pikir kita perlu menambah latihan dalam cuaca panas dan lembab, Kapten, karena di sini memang panas. Jika kita biasa, kita akan terbang lebih baik di mana sahaja. Saya mengangguk. Sangat bagus. Masukkan ke dalam rancangan. Kapten Ridzuan mencadangkan lagi. Kita perlu ada masa untuk berkongsi perasaan selepas setiap penerbangan, Kapten. Ia membantu kita memahami hati budi satu sama lain dengan lebih baik. Saya tersenyum. Setuju. Mesyuarat pada hari itu penuh dengan ketawa perlahan dan salam hormat setiap kali seseorang selesai bercakap. Ia bukan mesyuarat seperti yang pernah saya kenali, tetapi saya rasa ia lebih bertenaga. Petang itu, kami naik pesawat, berlatih dengan cara baru. Saya memberi lebih kebebasan kepada semua orang untuk menyesuaikan posisi, tetapi masih mengekalkan keselamatan. Langit cerah, awan putih berarak, angin panas bertiup perlahan melalui kokpit. Saya mengetuai formasi, tetapi kali ini, saya mendengar suara dari semua orang.
Apabila satu pesawat terbang sedikit perlahan, pesawat lain segera berkata melalui radio, "Bang, saya masuk untuk membantu melindungi ya." Dan mereka menyesuaikan diri sendiri dengan sempurna. Saya melihat melalui cermin sisi, melihat pesawat Malaysia terbang rapat secara semula jadi, tidak tepat mengikut garis lurus, tetapi mengalir lancar seperti sekawan burung. Saya tersenyum dalam hati. Selepas mendarat, kami berkumpul di apron. Matahari petang memancarkan warna jingga di seluruh langit. Bau rumput kering bercampur bau minyak enjin menyelimuti kawasan itu. Semua orang berdiri dalam bulatan, memberikan salam hormat ringkas kepada satu sama lain. Saya berjalan masuk ke dalam bulatan, memberikan salam hormat kepada semua orang. Penerbangan yang sangat baik hari ini, semua orang. Kapten Ridzuan tersenyum. Kerana kami mempunyai satu sama lain, Kapten. Saya mengangguk. Saya tahu sekarang bahwa apa yang menjadikan skuadron ini kuat bukan prosedur yang mati, tetapi kepercayaan yang mendalam, kepercayaan yang lahir daripada saling menghormati yang sebenar. Petang itu, saya menulis laporan kepada Australia. Saya menulis tentang apa yang saya pelajari di sini. Saya mencadangkan agar program pertukaran juru terbang antara dua negara ini diadakan untuk tempoh yang lebih lama, bukan hanya 3 bulan, tetapi setahun atau lebih. Saya menulis bahwa kekuatan sebenar skuadron tidak terletak pada pematuhan peraturan yang sama, tetapi pada kesediaan semua orang untuk mempertaruhkan nyawa untuk satu sama lain, kerana mereka percaya bahwa pihak yang satu lagi akan melakukan perkara yang sama. Saya menghantar laporan itu, lalu duduk memandang langit yang mula gelap. Bintang mula muncul satu demi satu. Bunyi cengkerik berirama. Saya mengangkat tangan, memberikan salam hormat sekali lagi. Kali ini, saya berikan salam kepada Malaysia. Salam kepada orang yang mengajar saya bahwa kadang-kadang fleksibiliti dengan hati yang kuat adalah lebih baik daripada ketegasan dengan peraturan. 3 bulan berlalu pantas seperti mimpi. Hari terakhir, semua orang berkumpul menghantar saya di apron. Mereka memberikan salam hormat yang mendalam kepada saya. Saya membalas salam hormat itu. Air mata bergenang sedikit. Kapten Ridzuan menghulurkan cenderamata kepada saya, patung kecil juru terbang, sedang memberikan salam hormat. Untuk peringatan tentang tempat ini, Kapten. Saya menerimanya dengan 2 tangan. Terima kasih. Terima kasih dari lubuk hati saya. Pesawat saya meluru naik ke langit. Saya memandang ke bawah, melihat pangkalan udara Butterworth semakin kecil. Melihat orang-orang kecil berdiri melambai. Saya mengangkat tangan, memberikan salam hormat dari dalam kokpit. Saya tahu bahwa saya akan kembali ke Australia sebagai orang baru, seseorang yang memahami bahwa kekuatan sebenar datang dari hati yang terbuka dan saling menghormati, bukan dari peraturan yang mati. Dan saya akan membawa perkara ini kepada semua orang yang saya temui, bahwa di dunia ini ada satu tempat yang mengajar saya dengan senyuman, salam hormat, dan kepercayaan yang mendalam, negara Malaysia.